Selayang baru Gombak diisytihar lokasi ke-7 PKPD. Sembilan pesakit COVID-19 pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Wilayah. Kawasan Selayang Baru Gombak Selangor diisytiharkan sebagai lokasi ke-7 Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berkuatkuasa hari ini sehingga 3 Mei depan. Jelasnya, PKPD terbaru itu bagi membendung penularan COVID-19 setelah mengambil kira kebarangkalian jalinan jangkitan di Pasar Harian Kuala Lumpur dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Yang melibatkan 6 pasal yang telah dikenal pasti seperti berikut. Pasal pertama, Jalan Indah 3 dan Jalan Indah 5A, Selayang Indah Gombak Selangor. Zon B, Jalan Indah 21, Lembah Indah Selayang Baru Gombak Selangor. Zon C, Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Selayang Baru Gombak Selangor. Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru Gombak Selangor. Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru Gombak Selangor. Dan zon yang ke-6, Blok A, B dan C, Selayang Makmur. Susulan itu juga Datuk Seri Ismail berkata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah turun padang bagi memastikan bantuan bekalan makanan diagihkan secara teratur oleh JKM dengan dibantu petugas agensi-agensi berkaitan. Penghuni yang memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi di talian bencana daerah Gombak atau Pusat Kawalan IPD Gombak di talian tertera. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri lagi, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lalu, seramai 84 pendatang asing tanpa izin parti telah ditangkap kerana menceroboh sempadan negara melalui lorong tikus. Pemantauan sempadan akan terus diperketat bagi memastikan kedaulatan negara tidak dicerobohi. Kawalan di kawasan sempadan termasuk lorong-lorong tikus diperketatkan dan diperhebatkan. Semua agensi keselamatan terlibat di dalam memastikan kita dapat mengawal kemasukan parti daripada luar melalui lorong-lorong tikus yang saya sebutkan tadi. Sejak PKP dilaksanakan, seramai 84 individu telah ditangkap kerana menceroboh negara melalui lorong-lorong tikus tersebut. Jadi sebab itulah kita memperketatkan kawalan. Sebab kita tidak mahu berlaku penularan daripada kluster baru iaitu kluster import melalui lorong-lorong tikus. Bagaimanapun, tangkapan akibat ingkar PKP semakin menurun dengan 386 kes semalam berbanding 550 pada hari sebelumnya. 332 daripada mereka direman dan 54 diberi jaminan polis, manakala 649 individu pula dituduh di mahkamah. Sementara itu, tindakan mewajibkan individu yang pulang dari luar negara menjalani kuarantin berjaya membendung penularan COVID-19 dan mengekang wujudnya kluster import. Dan sehingga kini seramai 131 rakyat Malaysia yang menjalani kuarantin wajib disahkan positif COVID-19. Seramai 19,945 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020.
Manakala sejak 17 April 6,778 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya ingin maklumkan bahawa sehingga kini terdapat seramai 131 individu yang pulang dari luar negara yang dikuarantin secara wajib telah disahkan positif COVID-19. Jadi bermakna tindakan kita mengkuarantinkan secara wajib rakyat kita yang pulang dari luar negara itu sebenarnya mampu untuk membendung penularan COVID-19 dan mengekang wujudnya kluster baru iaitu kluster import tadi. Sehingga semalam 209 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 204 pada hari sebelumnya dengan 16,633 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. 99 pesakit COVID-19 pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 3,762 kes. Jumlah itu mewakili 65.5% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia iaitu sebanyak 5,742 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 51 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini. Jadi saringan bukan hanya sekali kita saring, ada berketujuh iaitu warga negara asing. Oleh itu jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,882 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 16 kes memerlukan bantuan pernafasan. Beliau memaklumkannya dalam sidang media harian perkembangan COVID-19 di Putrajaya. Sementara itu, 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini. Kes kematian ke-97 merupakan lelaki warga tempatan berusia 62 tahun yang mengidap penyakit jantung. Mangsa meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh pukul 3.53 pagi tadi. Manakala kes kematian ke-98 merupakan wanita warga Malaysia 62 tahun yang disahkan mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Mangsa yang memiliki penyakit darah tinggi meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur petang semalam. Kerajaan akan menangani COVID-19 dengan cukup cermat dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP keempat bagi mengelak Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi pusat wabak tidak terkawal seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, walaupun hanya terdapat 20 kes bagi sesuatu kawasan, kerajaan tetap akan mengambil tindakan proaktif walaupun ia melibatkan perbelanjaan agak besar. Walaupun beberapa sektor tertentu mula diberi kelonggaran untuk beroperasi secara berperingkat, kerajaan akan memastikan pematuhan PKP berterusan di 2 bandaraya itu. Jadi keadaan sekarang lagilah risiko tu agak besar. Bekalan makanan-makanan yang asas, yang basic mesti cukup. Sebab tu dari segi kita, kementerian, kita memastikan stok tu telah sedia ada dengan kita sediakan store dan sebagainya. Jadi kalau Kementerian Kesihatan merasakan ada kawasan yang mereka terpaksa mengenakan PKPD lagi, maka dari segi kementerian kita buat persiapan-persiapan tersebut. Tan Sri Anwar bercakap kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri mengenai cadangan pembukaan khidmat kaunter jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan. Tan Sri Anwar berkata ia mesti mendapat kelulusan Majlis Keselamatan Negara terlebih dahulu. Selain penguatkuasaan di sektor syarikat dan perkilangan, agensi-agensi kerajaan mesti mematuhi amalan konsep sama iaitu hanya perkhidmatan penting diberi kebenaran.
Masih berdegil dan tidak patuh pada arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Polis Johor menahan 66 individu semalam dan ini menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan sejak 18 Mac lalu seramai 3,073 orang. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC dalam satu kenyataan memaklumkan semua tangkapan berusia 20 hingga 60 tahun. Mereka disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 22(B) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 serta Peraturan 3 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Semua rakyat Malaysia di Singapura dinasihatkan untuk merancang waktu pulang ke Malaysia serta membuat persiapan awal sewajarnya. Dan ini bagi mengelak mereka daripada menunggu lebih lama untuk agensi terlibat melakukan saringan dan penempatan di stesen kuarantin. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Viryanathan dalam satu kenyataan menjelaskan langkah itu berikutan purata kemasukan rakyat Malaysia melalui bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru meningkat kepada 800 orang sehari sejak 22 April lalu berbanding 300 orang sehari sebelum itu. Sementara itu, negeri ini telah mula menggunakan stesen kuarantin di luar daerah Johor Bahru dan Kulai iaitu di daerah Kota Tinggi dan Batu Pahat untuk menempatkan mereka yang pulang dari Singapura. Sehingga 10 malam semalam pula, 5,816 orang telah ditempatkan di 46 stesen kuarantin negeri ini. 5,732 individu merupakan orang awam termasuk mereka yang pulang dari Singapura, 65 pelajar yang pulang ke Malaysia dan 19 orang tabligh. 5,788 daripadanya dikategorikan sebagai individu dalam pemerhatian PUS manakala 28 yang lain sebagai individu dalam siasatan PUI. Orang ramai yang hendak melakukan pergerakan antara negeri untuk tujuan yang dibenarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui aplikasi Gerak Malaysia bermula esok dan bagi mereka yang mendapat kelulusan boleh melakukan perjalanan pada 1 hingga 3 Mei. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' Huzair Muhammad dalam satu kenyataan berkata status permohonan boleh disemak pada 1 Mei. Bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi dalam talian Gerak Malaysia, permohonan secara bertulis boleh dibuat di Balai Polis yang berhampiran. Bagaimanapun, mereka yang mendapat kelulusan pergerakan tidak dibenarkan singgah di mana-mana kawasan rehat dan rawat R&R di Lebuh Raya Plus. Orang ramai hanya dibenarkan berhenti di R&R untuk tujuan ke tandas atau berehat di dalam kenderaan masing-masing sahaja. Manakala stesen minyak di sepanjang Lebuh Raya hanya dibenarkan beroperasi antara pukul 6 pagi sehingga 12.30 malam pada 1 hingga 3 Mei 2020. Bertemu kembali. Kualiti udara ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP didapati mencatatkan tahap bersih di seluruh negara. Dan selain itu, indeks pencemaran udara IPU menunjukkan penurunan paras pencemaran udara khususnya di bandar utama di seluruh negara. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Rakyat Malaysia terutamanya warga kota kini boleh menghirup udara yang bersih dan juga nyaman berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan berdasarkan maklumat daripada Jabatan Alam Sekitar yang menunjukkan bahawa indeks pencemaran udara di negara kita ataupun di peringkat dunia semakin menurun. Ia mungkin berikutan kekurangan kenderaan di atas jalan raya dan juga kurangnya kilang yang beroperasi sepanjang PKP ini. Ini merupakan satu impak yang positif kepada alam sekitar termasuk kepada kesihatan manusia. Daripada 64 stesen kajian IPU, hanya 2 stesen sahaja yang mencatatkan IPU sederhana dan bakinya mencatatkan IPU baik. Secara keseluruhannya, IPU sebelum PKP dan semasa PKP sehingga 14 April lalu menunjukkan peningkatan bilangan hari yang mencatatkan IPU bersih di seluruh negara.
Sehingga jam 12.30 hari ini, indeks pencemar udara merekodkan bacaan baik di 62 stesen di seluruh negara, manakala hanya 2 stesen mencatatkan bacaan IPU sederhana iaitu di Kelang Selangor dan di Tanah Merah, Kelantan. Jabatan Alam Sekitar terus membuat pemantauan rapi dan analisis terhadap kualiti udara khususnya sebelum dan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuasa pada 18 Mac 2020. Secara keseluruhannya, indeks pencemar udara sebelum PKP dan semasa PKP menunjukkan 14% peningkatan bilangan hari yang mencatatkan IPU bersih di seluruh negara. Sementara itu, analisis terhadap parameter pencemar udara utama iaitu nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida dan habuk halus bersaiz diameter bawah 2.5 mikron menunjukkan penurunan di kawasan Lembah Kelang. Arah aliran menunjukkan penurunan antara 27 hingga 70%. Begitu juga di bandar-bandar utama dengan penurunan antara 26 hingga 61%. Jabatan Alam Sekitar juga turut menasihati rakyat supaya tidak melakukan pembakaran terbuka untuk mengurangkan risiko cuaca panas dan kering buat masa ini. Mohan Chinasami, RTM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah melaksanakan 362 operasi nyakuman di seluruh negeri sejak 30 Mac lalu. Menurut penolong pengarah operasi jabatan tersebut, Yong Lee Hee, kebanyakan operasi tertumpu di Kuching dengan 120 operasi. Di Miri, 76 operasi telah dilakukan, Bintulu 32, Limbang 30, Sarike 25 dan Samarahan 24. Katanya 98 operasi melibatkan bangunan kerajaan, manakala 79 operasi lagi di tempat ibadat. Turut menjadi tumpuan operasi ialah pasar awam dengan 55 operasi dan tempat perhimpunan 42 operasi. Seramai 2,899 anggota bomba terlibat dalam operasi tersebut. Mereka dibantu 2,746 petugas dan anggota dari pelbagai agensi lain termasuk pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Sukarelawan. Kerajaan Perak bersetuju membuka beberapa sektor penting di negeri itu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan keempat berkuat kuasa dari 29 April hingga 12 Mei ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata antara sektor tersebut adalah industri pengkuarian yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Di negeri Perak, kami telah membuat keputusan untuk industri tersebut boleh dibuka kerana ianya dalam operasi mereka tidak melibatkan bilangan pekerja yang ramai dan ianya begitu jauh daripada orang ramai, jadi should be alright, dan ianya juga penting kerana memberi hasil yang banyak kepada negeri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau dan menyampaikan sumbangan sahur kepada petugas Barisan Harapan di sekitar Ipoh malam tadi. Jelasnya kerajaan persekutuan sebelum ini memberi kebenaran kepada kerajaan negeri untuk menentukan mana-mana industri penting yang boleh beroperasi atau tidak. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melalui Sistem Insurans Pekerjaan SIP sentiasa memantau pemberhentian pekerja di seluruh negara dan ini termasuk kes kehilangan pekerjaan di seluruh negara meliputi semua perusahaan dalam semua sektor. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Perkeso menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah awal menerusi cadangan dan perbincangan dengan kerajaan bagi mengurangkan impak akibat krisis COVID-19. Hasilnya, kerajaan memperkenal dua inisiatif untuk membantu majikan mengekalkan pekerja menerusi program pengekalan pekerjaan ERP dan program subsidi upah PSU. Hingga Rabu lalu, Perkeso sudah menerima lebih 205,000 permohonan PSU daripada majikan
majikan melibatkan 1.67 juta pekerja. Manakala lebih 25,000 majikan memohon ERP meliputi lebih 208,000 pekerja. Ketika ini, Kementerian Sumber Manusia juga sedang merangka transformasi perkhidmatan pekerjaan awam negara selaras perubahan pesat landscape pasaran buruh dan masa depan pekerjaan. Justru Perkeso menyarankan semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam mendepani isu berkaitan pekerjaan. Di Melaka, masih ramai pekerja persendirian khususnya penghantar makanan dan barangan masih belum membuat caruman dengan Perkeso. Pengarah Perkeso Melaka, Abdul Razak Omar berkata setakat ini hanya 60 penghantar makanan membuat caruman berbanding baki 650 yang masih belum mendaftar dengan pertubuhan tersebut. Tugasan rider ni akan lebih kritikal di mana mereka terpaksa memenuhi keperluan sebelum berbuka dan ini mendatangkan risiko kemalangan dan mungkin juga melibatkan nyawa. Jadi saya harap yang pertama rider-rider ni please Perkeso sebagai satu organisasi yang mementingkan kesihatan keselamatan pekerjaan mengharapkan sangat pada bulan Ramadan ini semua rider memastikan keselamatan di jalan raya. Kita tahu tuan-tuan nak kerja trip, tapi keselamatan diri itu adalah sangat penting. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan bantuan dan faedah pengurusan jenazah kepada keluarga mangsa kemalangan di Tanjung Minyak Melaka. Muhammad Salman Nur Tazah, pencarum yang meninggal dunia pada 18 April lalu, dipercayai dilanggar lori selepas menghantar makanan kepada pelanggan. Publik pun saya harap janganlah terlampau press sangat supaya rider ni menjalankan kerja yang sangat murni dan boleh berisiko nyawa, kemalangan dan nyawa ada di situ. Sekiranya mereka bukan diliputi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Akta 789, kami tidak membuat perlindungan kepada mereka. Jadi saya harap peluang ini semua rider-rider sama ada di Melaka ataupun di seluruh Malaysia, tolonglah datang ke Perkeso atau membuat pendaftaran dan caruman kepada Perkeso supaya diri anda dilindungi dan begitu juga dengan waris dan tanggungan anda akan sentiasa terbela. Menjaga seorang kakak, 4 orang adik dan seorang anak yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU Lembam merupakan satu tanggungjawab yang besar dan bukan mudah untuk dilakukan. Khatijah Usop, 55 tahun dan suaminya yang juga dikategorikan sebagai Lembam bertanggungjawab menjaga kesemua mereka. Ketika ditemui di kediamannya di Kampung Skudai Kiri, Johor Bahru, Khatijah berkata redha dengan ketentuan tersebut. Dia bersama suami berusaha menjaga kesemua adik-beradiknya dengan pendapatan tidak menentu setiap hari. Kadang setara bilang itu ada datang je kasih ayam, kasih itulah sekas duit sikit. Itu je lah. Khatijah memaklumkan kakaknya Halimah Usop, 56 tahun, turut menderita retak tulang punggung selepas terjatuh di bilik air 3 tahun lalu. Keadaan itu mengakibatkan Halimah sukar bergerak dan memerlukan bantuan dan perhatian penuh Khatijah. Manakala adik-adiknya tidak berupaya bercakap, turut bergantung kepada dirinya dan suami. Keadaan keluarga Khatijah mendapat perhatian daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO Women's Inspiration and Support Group Wings Johor dengan kerjasama beberapa ahli perniagaan yang tampil melawat dan menyalurkan bantuan. Wings memberi sumbangan makanan dan keperluan asas bagi mengurangkan sedikit bebanan yang terpaksa ditanggung. Wings turut menyarankan orang ramai tampil membantu keluarga tersebut dari semasa ke semasa. 24 gelandangan sekitar Seremban Negeri Sembilan berjaya diselamatkan dan ditempatkan di Pusat Pelindungan Sementara Gelandangan di Dewan Orang Ramai Taman Tasik Jaya Seremban. Inisiatif Kerajaan Negeri Sembilan membuka pusat itu dapat menyelamatkan gelandangan daripada berkeliaran serta memastikan kebajikan mereka terjaga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Esko Kerajaan Negeri Sembilan Nicole Tan Lee Kun berkata kesemua mereka diselamatkan dalam satu operasi yang dijalankan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan JKM dengan kerjasama penguatkuasa Majlis Bandaraya Seremban, pihak polis serta rela. Oleh itu, kita pun mengambil langkah ini untuk buat satu operasi bersepadu lah untuk menyelamatkan mereka. Sebelum tu, kita sudah selamatkan 12 orang yang ditempatkan di dapur Kausar. So sekarang kerana ada lebih ramai aduan yang kita terima, oleh demikian kita kena perluaskan pusat perlindungan sementara ini dan kenal pasti tempat ni Dewan Orang Ramai di Taman Tasik Jaya sini untuk dijadikan sebagai satu tempat perlindungan sementara lah. Gelandangan yang ditempatkan di Pusat Perlindungan Sementara berkenaan turut menjalani saringan kesihatan bagi memastikan mereka tidak mempunyai simptom jangkitan COVID-19. Dan kita juga dengan kerjasama daripada Klinik Kesihatan Senawang telah hari ini pagi ini telah hadir bersama-sama kita untuk membuat pemeriksaan kesihatan lah kepada kesemua gelandangan yang telah dimasukkan di sini. Tapi hasil daripada saringan awal tadi didapati tak ada mereka yang ada gejala demam, batuk ataupun sesama. Alhamdulillah lah kita orang duduk tempat-tempat selesa macam ni. Bolehlah kata cukup makan, cukup semua serba-serbi. Dia orang jaga kita dengan baik. Tempat ini JKM bagi kita makan, tempat tinggal bagi, semua yang baik. Ubat semua dia orang bagi sehat semua dia orang bagi. Tak ada masalah. Pelbagai kemudahan turut disediakan di Pusat Perlindungan Sementara yang boleh memuatkan kira-kira 50 gelandangan. Paparan itu mengakhiri berita wilayah edisi Sabtu 25 April. Terus ikuti siaran kami untuk perkembangan terbaru laporan COVID-19 dan berita semasa. Jadi kekal duduk di rumah dan patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.